Jika seorang tu niat nak tukar agama. Niat, apa maksud niat? Kalau niat tu maksud bercita-cita, berkeinginan, terasa suka, redha dan ingin kalau ada peluang saya nak jadi orang kafir, maka jadi kafir. Jadi kafir. Niat bercita-cita pun jadi murtad dah. Tak syarat dia melafazkan benda kufur, tak syarat dia buat benda kufur. Hanya bercita-cita nak jadi orang kafir sahaja. Misalnya dia bercita-cita minggu depan, pada hari ni pun dah jadi kafir dah, kerana cita-cita tu mengeluarkan manusia daripada keimanan kepada Allah. Jadi kafir jadi murtad. Istighfar banyak-banyak, mengucap banyak-banyak, iktiraf Allah Taala, niat nak ikut Allah Taala. Baca raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai nabi, agama Islam sebagai agamaku. Lepas tu istighfar, minta maaf dengan Tuhan. Nak tukar rukun solat tu kat mana tak faham tu. Dalam solat nak tukar rukun solat tu kat mana? Tepat kena akak tangan. Tepat kena akak tangan. Tepat kena akak tangan ni ketika sembahyang ada 4 tepat. Allahu Akbar tu semua tepat Allahu Akbar, setiap kali kita nak pindah rukun sunat kita sebut Allahu Akbar, kecuali satu tepat saja. Ketika daripada rukuk iktidal jangan sebut Allahu Akbar, sebut sami Allahu liman hamidah. Hak lain semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar Akad tangan pula 4 tepat. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua ketika nak rukuk, Allahu Akbar. Ketiga ketika bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. 3 tepat Keempatnya ketika bangun daripada tahiyat awal. Bangun daripada tahiyat awal, Allahu Akbar. Itu saja tempat yang disunatkan angkat tangan 4 tepat. Boleh qada buat sembahyang sunat wuduk selepas daripada solat subuh, boleh hukum dia. Kita terbatal lepas pada sembahyang fardu subuh, terbatal sembahyang. Kita pergi ambil sembahyang, sunat qada kita sembahyang sunat wuduk, sebab setiap kali ambil sembahyang sunat boleh hukum dia. Tetapi afdalnya jangan buat pada waktunya. Pada waktu tu afdalnya tak payah sembahyang sunat wuduk. Tapi kalau kita nak buat, boleh hukum dia. Surah Kahfi boleh baca penuh, afdalnya baca penuh. Satu kata sunat baca surah Kahfi ni baca penuh maksud dia. Kalau kita baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir saja boleh juga, tapi pahala tidak sama dengan baca penuh. Boleh juga fadilat dia, tetapi tak boleh dengan pahala baca tidaklah seperti baca penuh. Kerana baca 10 ayat awal, ayat akhir ni itu kelebihan dia nak jaga daripada fitnah dajjal. Manakala baca penuh surah Al-Kahfi, kelebihan dia hamba sebut saat ni dapat cahaya daripada Allah Taala. Panggil kepada orang Islam Yahudi. Kalulah kita masuk ke Yahudi tu orang agama Yahudi, maka jadi kafir. Kita memanggil seorang Muslim, orang Islam tu Yahudi, maka jadi kafir kita. Kerana menyatakan orang sembah Allah tu Yahudi, peninglah. Seperti kita kata orang Yahudi tu Islam. Orang Yahudi jelas-jelas kita kata tu Islam. Berarti Yahudi hok sembah kafir tu jadi Islam. Betul kata kata orang kafir tu Islam jadi kafir, kata Islam tu kafir pun jadi kafir. Bukan salih Yahudi, seller Yahudi. Gelaran tu hamba sebut dah. Maksud Yahudi tu kalau kita panggil orang yang kafir dengan Tuhan. Tapi misalnya lah ni orang jual barang mahal, kita panggil sopo Yahudi ataupun penjual Yahudi. Tu tak ada apa, cuma kata-kata itu tak molek. Guna ibarat dengan orang kafir tak boleh lah.
Oyaklah dia cekik darah ke apa dia. Jangan guna benda-benda mengkait ke orang Islam dengan orang kafir. Nah, kerana kafir ni baiklah setara mana orang kafir tak boleh lawan hujung kuku orang Islam. Sekalipun orang Islam tu fasik setara mana, jahat setara mana, berzina kau setara mana dia, tetapi dia iktiraf Allah sebagai Tuhan. Manakala orang ni baik sangat tetapi dia iktiraf Allah Taala, maka tidak ada nilai langsung dia di sisi Allah. Ramai manusia sekarang menilai kebaikan jika orang tu buat baik kepada dia. Nah, sekalipun Yahudi, saya tengok Yahudi lo ni baiklah. Apa? Sebab Yahudi tolong saya, Yahudi pembersih, Yahudi gapo. Orang Islam ni jahatlah. Apa? Dia cemarlah, pengotorlah gapo dia. Dia lebih baik daripada orang Yahudi kerana dalam hati dia percaya kepada Allah. Nah, orang pakai baju Yahudi kau apa dia hak tu bak tasyabuh nah kita sebut dah. Hukum dia makruh sahaja. Kecuali pakaian agama hukum dia haram dan boleh membawa ke pakaian tokca, pakaian fada misalnya. Boleh membawa kepada kufur. Kerana tasyabuh hukum dia haram hukum dia dah. Pakaian agama bagi agama lain maka hukum dia haram. Pakaian kebangsaan tak apa, tak ada masalah apa. Baju Melayu kau apa. Beli barang murah jual dengan harga mahal hukum dia harus ikut kita lah. Nah, masalahnya molek jual harga murah tapi dah nak jual harga mahal tak ada masalah. Kecuali barang-barang yang sangat diperlukan seperti beras, gula, tepung tempat kita ke apa dia sengeling sipar barang dipanggil masalah iddika. Iddika kau dia tak ingat dah. Masalah kita susuk barang untuk kita jual dengan harga mahal. Maka dalam pasaran barang tu jadi sikit, maka kita keluarkan sedikit-sedikit dengan harga yang mahal. Ini hukum dia haram, dosa hukum dia. Nah, manakala kita barang biasa, kita jual beg kau jual apa dia, benda bukan benda keperluan asasi. Hanya benda-benda aksesori, benda-benda mainan saja. Nah, benda tak penting kita jual dengan harga mahal terpulang kepada kita. Nah, lagu tu. Ni mimpi ni hamba tak tahulah tafsir mimpi ni. Kita macam janji dah kita nak puasa seminggu. Puasa seminggu. Jika kita sihat, tiba-tiba kena puasa berturut-turut ke tak? Kalau ataupun puasa jarang-jarang gini. Kalau kita sebut berturut-turut wajib kena puasa 7 hari berturut-turut. Tapi kalau kita puasa kata tak berturut-turut maka boleh kita puasa 7 hari syarat cukup penting cukup 7 hari tak syarat berturut-turut. Bagaimana cara nak faham kitab Arab dan kitab Jawi dengan mudah? Ingat nak faham kitab Arab dan kitab Jawi tak ada istilah dengan mudah. Semua dengan payah berlaku. Apabila dah faham barulah dia jadi mudah. Biasanya kita mesti sentiasa melazimi kitab Arab, maka ibarat-ibarat dia, gaya bahasa dia, lengguk dia dan uslub bahasa Arab tu menjadi mudah bagi kita. Manakala kitab Jawi pun begitu juga, kita kena biasa. Bahkan seorang penulis, misalnya kita biasa baca buku karangan kawan ni, belum tentu kita dapat menguasai buku karangan orang lain kerana ada gaya bahasa dan lengguk dia. Maka kena kuasai belaka dan rajin membaca lama-lama insya-Allah dan dibimbing oleh guru. Insya-Allah lah. Rajinlah. Macam kita naik basikal lah, nak suruh cekak, nak wheelie ke apa dia. Kita kena latih tu. Kita solat ikut tu imam tapi lupa kita niat kodok. Kita pun semaya-semaya, akhir sekali kita pun teringat, ya Allah tadi saya tak ingat ikut imam. Lepas wisalat assalamualaikum, apa hukum sembahyang kita? Sembahyang kita tu sah jika tidak ada sebagai tanggung Fatihah. Misalnya rakaat pertama kita tak ada baca Fatihah, kita pun rokok sekali dengan imam. Kita ingat kita ni makmum, kita tak niat jadi makmum. Lepas pada akhir sembahyang baru kita ingat, ya Allah saya tak ingat jadi makmum. Rakaat pertama saya tak baca Fatihah. Maka sembahyang dia batal, kena sembahyang semula. Kena sembahyang semula. Manakala kalau dia sembahyang biasa maka hukum dia sah, tak perlu ulang lagi.
Kerana kalau dia niat lepas niat, ia ingat tu, niat tak niat jadi semaya berjemaah tu lepas pada beriman dah hukumnya sah, tak ada masalah. Hukum bergawe lagu mana tak boleh bergawe ni. Kita faham bergawe. Masyarakat kita faham bergawe ni, maknanya buat hubungan sebelum daripada berkahwin. Manakala sebelum daripada berkahwin hanya dibenarkan kita buat urusan perkahwinan. Apa maksud buat urusan perkahwinan? Okey, contohnya nak tanya dia, borang ke alamat ke apa dia kena berhubung. Maka tu buat urusan. Sebelum daripada perkahwinan tidak dibenarkan sebagai jenis hubungan sebagaimana orang yang belum ada hubungan nikah. Sepalah. Tak syarat kata lepas pada tunai jadi mudah ke tak boleh. Supaya tulus saja bergawe ni dilarang oleh syarak. Tapi berhubung kerana tujuan urusan nikah, maka dibenarkan. Bukan kata bergawe siap boleh pergi dating apa semua, moga kita nak nikah, siap buat pergi berjalan, siap buat pergi begini, pukul gambar, pegang tangan, hukum dia haram, berdosa supaya tulus. Adakah diri terperi itu dikenali sebagai nurullah? Adakah diri itu mengaku diri nurullah? Itu hamba tak faham. Hamba tak faham soalan tu. Ada ilmu dipanggil ilmu makrifat kenal Tuhan melalui kenal makhluk. Maka diri kita ni banyak jenis. Ni diri zahir kita, kulit kita. Diri terdiri, diri berdiri, diri yang hakiki, diri macam-macam. Maka jangan terkeliru dengan istilah. Itu hanya istilah-istilah saja. Kalau benda itu mengganggu kita daripada kenal Allah, maka tak beri apa-apa. Cuma ulama-ulama memberi nama kelas diri kita. Pertama diri zahir ni, diri rohani kita. Dalam rohani ni ada si pula. Maka diberi nama diri terdiri, diri berdiri, diri macam-macam lah. Hak mana diri nyata, diri ternyata, diri macam-macam. Tu istilah. Tapi hamba tak tahulah maksud diri terdiri tu nurullah ke apa dia. Kadang-kadang bawa ke seorang guru berlainan dengan seorang guru yang lain. Tapi matlamat dan syarah dia nak menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menguasai dan memiliki alam dan seluruhnya. Tu sahaja. Maka diberi gelaran-gelaran dan peringkat-peringkat. Itu untuk berkenalan saja dan istilah-istilah itulah. Tapi hamba nak tak komen lah soalan ni. Sebab hamba pun tak pandai juga. Lepas pada wisalah teringat satu rakaat lagi. Bangun serta-merta. Bangun tu dengan niat semaya lah. Niat nak semaya. Bangun. Tak payah usolli fardu zuhri. Tak payah tambah ke dia. Niat tu nak semaya lah. Bangun tu niat nak semaya dah. Bangun dengan keadaan nak semaya. Tambah satu rakaat saja. Dan sujud sawi. Boleh kodok niat panjang, doa panjang-panjang dengan hajat kita sebelum kita beri salat. Boleh kalau kita semaya seorang. Kalau kita jadi imam, afdalnya kita percepatkan sembahyang kita. Kalau semaya hajat seorang ke, logilah kita nak sujud 4 jam ke, setahun setengah ke, ikut kita. Tak faham tu, boleh kau beriman dengan makmum masbuk pada rakaat pertama. Muafiq rakaat kedua lagu mana kita tak faham tu. Masbuk betul, muafiq betul. Nama guano kita ni tak faham tu. Dia jadi tak faham tu. Jadi masbuk rakaat kedua, muafiq rakaat masbuk. Boleh kau dah beriman? Tak faham tu, saya tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu ni. Tak faham. Perfume alkohol boleh kodok seperti Polo United. Gini, hamba tak tahu. Polo United ni dia guna alkohol jenis mana? Kalau alkohol aqua biasa, maka dia boleh pakai. Kalau alkohol DENAT, maka tu tak boleh pakai, tu arak. Maka jadi najis, maka
Tak boleh pakai untuk sembahyang kerana najis. Kata orang tua lah, jika pengantin laki belum buat majlis di rumah laki, tak boleh bawa isteri balik tidur ke rumah pihak lelaki. Apa hukum dia? Boleh apabila nikah, boleh hukumnya bawa isteri buat balik ni tidur rumah suami pun tak apa. Cuma afdalnya isteri suami tu buat majlis dulu supaya istihar ke dia sudah berkahwin. Istihar buat majlis besar-besaran, panggil imam, panggil seluruh kampung, beritahu saya sudah berkahwin. Maka baru boleh buat klik perempuan, barulah tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau tak buat majlis gapo-gapo, kabar-kabar buat klik orang tino, takut jadi fitnah. Masalah hukum dia berdosa tidak berdosa, tapi sunatnya lagu itulah, istihar ke dulu. Nak ijazah Yasin tunggal. Ada satu amalan cara kaifiat membaca Yasin yang hamba terima daripada Tok Guru Haji Mak Isa Talak, yang ambil daripada Tok Guru Haji Abdul Rahman Kubaisiyah di Mekah tu. Maka hamba ijazahlah amalan kaifiat cara membaca Yasin, cara Yasin tunggal, sebagaimana hamba terima daripada dia lah. Daripada Tok Guru Haji Mak Isa Talak, yang ambil daripada Tok Guru Haji Abdul Rahman Kubaisiyah di Mekah. Hamba ijazah ke semua. Adakah ulama ikhlas dalam dakwah dapat ganjaran sebagaimana firman Allah Ta'ala, jangan kau sangka orang yang syahid mati itu mati padahal mereka hidup. Itu masalah kelebihan orang mati syahid. Orang kelebihan mati syahid. Orang dakwah ikhlas insya-Allah dapat pahala di sisi Tuhan. Hukum pelihara ikan hiasan, hukum dia harus ikutlah pera benda-benda apa dia memelihara binatang, hukum dia harus. Ada binatang hukum dia sunat memelihara dia. Seperti pera air putih kau apa dia kau, ada ulama kata hukum sunat manakala ikan hiasan ni ada kata harus. Tapi jangan nyeksa dia lah. Hamba tak boleh nak ayat. Dia kata Nurullah adalah satu nur yang Allah ciptakan. Maka dipanggil Nurullah. Bukan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu hamba tak boleh nak ayat. Maksud Nurullah tu apa dia? Ya banyak perbahasa. Hamba tak boleh jadi banyak sangat. Jadi nak jawab kok tajuk ni, takut lagi kok tajuk ni. Apa dia? Maksud perbahasa dia Nurullah ni apa dia? Tapi tak apalah. Mana-mana pun semua ilmu menjuruhkan kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia nak jawab kok mana? Kok Nurullah kok mana tu? Kaifiat Yasin tunggal tu kena carilah. Aku mau nak royak dia terlalu panjang. Dia ada wirid dia kena berhenti. Macam berhenti di Mubin. Lepas tu ada baca Area Al-Mukramin. Kena baca. Dia adalah. Waktu saya tak boleh nak wi kaifiat kena carilah. Cuma saya wi ijazah dia. Carilah kaifiat Yasin tunggal tu. InsyaAllah lah. Doa cenderawasih. Oh tak tahu sama. Hamba tak tahu tu. Buku cenderawasih. Doa Yasin buku cenderawasih. Hamba wallahu alam tu. Hamba tak cuba cari tu. Doa Yasin terlalu banyak. Hamba pun tak tahu ni. Mana? Doa ijazah doa Yasin, doa burung cenderawasih. Hamba tak tahu tu. Kok hamba tahu doa burung di dalam kitab Lum'atul Aurat. Doa burung tu dah. Doa burung tu tu hamba ijazah lah. Sebagaimana nak timur daripada guru hamba lah. Tuan guru Abdul Hamid bin Haji Daud, Pondok Madrasah Islamiyah Selegi Baba Mik Selegi. Tapi maksud dia doa burung cenderawasih ni kau hamba tak tahulah. Nama dia doa khas bukan doa Yasin tu. Doa burung dia panggil. Itulah sekadar untuk petang ni wallahu a'lam. Mudah-mudahan
kebaikan itu disebarkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.